terbaik, Markus bab 14. 2 hari sebelum perayaan Paskah dan perayaan roti tidak beragi, ketua iman dan guru Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan diam-diam. Mereka hendak membunuh dia, tetapi mereka berkata, "Kita tidak boleh melakukannya pada masa perayaan, kerana rakyat akan merusuh." Yesus ada di Betania, di rumah Simon yang dahulu berpenyakit kulit yang mengerikan. Ketika Yesus sedang makan, seorang wanita datang kepadanya. Dia membawa sebuah botol marmar yang berisi minyak wangi mahal daripada akar wangi. Dia memecahkan botol itu, lalu menuang minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Beberapa orang di situ marah dan bercakap sesama sendiri, "Apa gunanya minyak wangi itu dibazirkan? Minyak itu dapat dijual dengan harga lebih daripada 300 keping wang perak, dan wangnya boleh diberikan kepada orang miskin." Mereka mengecam wanita itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji. Orang miskin sentiasa ada antara kamu. Jika kamu hendak menolong mereka, bila-bila pun boleh. Tetapi aku tidak selamanya bersama-sama kamu." Wanita ini melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dia menuangi aku dengan minyak wangi untuk menyediakan tubuhku bagi penguburanku sebelum waktunya. Ingatlah, di seluruh dunia, di mana sahaja berita baik dikabarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk mengenang dia. Kemudian, Yudas Iskariot, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, pergi kepada para ketua imam dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka suka sekali mendengar tawaran Yudas, lalu berjanji memberikan wang kepadanya. Yudas pun mula mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, iaitu hari apabila orang menyembelih domba Paskah, pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah guru ingin kami menyediakan jamuan Paskah untuk guru?" Yesus menyuruh 2 orang daripada mereka, "Pergilah ke bandar, lalu kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki yang menjunjung buyung air. Ikutilah dia ke rumah yang dimasukinya. Lalu berkatalah kepada pemilik rumah itu, 'Guru bertanya di mana bilik tempat dia dan pengikut-pengikutnya akan makan jamuan Paskah.' Dia akan menunjukkan sebuah bilik besar di tingkat atas yang sudah teratur dan lengkap dengan perabot kepada kamu. Siapkanlah segala-galanya untuk kita di situ." Kedua-dua orang pengikut itu pergi ke bandar dan mendapati semuanya seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka pun menyediakan jamuan Paskah itu. Pada malam harinya, Yesus datang dengan 12 orang pengikutnya. Sementara mereka makan, Yesus berkata, "Ketahuilah, seorang daripada kamu yang sekarang ini makan bersama-sama aku akan mengkhianati aku." Pengikut-pengikutnya menjadi sangat sedih. Seorang demi seorang mula bertanya kepada Yesus, "Tentu bukan saya yang guru maksudkan." Yesus menjawab, "Dia salah seorang daripada kamu yang 12 ini, yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku. Memang anak manusia akan mati seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi malanglah orang yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik bagi orang itu jika dia tidak pernah dilahirkan." Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagikan roti itu. Kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, ini tubuhku." Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wain. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian mereka semua minum dari cawan itu. Yesus berkata, "Inilah darahku
yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah. Percayalah, aku tidak akan minum wain ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wain baru di dunia baru Bapa-Ku." Setelah mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan lari meninggalkan aku, kerana di dalam Alkitab tertulis, Allah akan membunuh gembala itu, lalu kawanan dombanya akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan pergi ke Galilea lebih dahulu daripada kamu." Petrus menjawab, "Meskipun semua yang lain meninggalkan Guru, saya tidak akan berbuat begitu." Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, sebelum ayam berkokok 2 kali malam ini, 3 kali engkau akan berkata bahawa engkau tidak mengenal aku." Petrus menjawab dengan lebih tegas, "Tidak sekali-kali saya akan berkata saya tidak mengenal Guru, meskipun saya terpaksa mati bersama-sama Guru." Semua pengikut yang lain pun berkata demikian. Mereka tiba di satu tempat bernama Getsemane. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Kemudian dia mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes pergi bersama-sama dia. Yesus sangat sedih dan gelisah. Dia berkata kepada mereka, "Hatiku sedih sekali sehingga aku hendak mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah." Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu menyarap di tanah dan berdoa supaya jika boleh dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu. Dia berdoa, Bapa-ku, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku, tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa sahaja." Selepas itu Yesus kembali dan mendapati 3 orang pengikutnya sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, "Simon, tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga selama 1 jam?" Lalu dia berkata kepada mereka semua, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cubaan. Memang roh kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu tidak sanggup kerana kamu lemah." Sekali lagi Yesus pergi berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama. Ketika dia kembali kepada pengikut-pengikutnya, dia mendapati mereka masih tidur kerana terlalu mengantuk. Mereka tidak tahu akan apa yang harus dikatakan kepada Yesus. Ketika Yesus kembali untuk kali ketiga, dia berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan berehat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihatlah, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang." Yesus masih berkata-kata apabila Yudas, seorang daripada 12 orang pengikutnya, tiba. Bersama dengan dia datang juga sekumpulan orang yang membawa pedang dan belantan. Mereka diutus oleh para ketua imam, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi. Pengkhianat itu telah menentukan suara tanda bagi mereka. Dia berkata, "Orang yang saya cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan kawalan yang ketat." Sebaik sahaja Yudas tiba, dia menghampiri Yesus lalu berkata, "Guru," seraya mencium dia. Lalu mereka menangkap Yesus dan memegang dia dengan kuat. Tetapi salah seorang di situ menghunus pedangnya lalu memukul hamba imam agung serta mengerat telinganya. Yesus berkata kepada mereka, "Mestikah kamu datang dengan pedang dan belantan untuk menangkap aku seolah-olah aku ini penjahat? Berhari-hari aku mengajar di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Memang apa yang tertulis di dalam Alkitab mesti berlaku." Ketika itu semua pengikut Yesus lari meninggalkan dia. Seorang lelaki muda yang memakai sehelai kain linen untuk menutupi badan
mengikuti Yesus. Apabila orang cuba menangkap lelaki itu, dia melepaskan kainnya lalu lari bertelanjang. Kemudian, mereka membawa Yesus ke rumah imam agung. Di situ, semua ketua imam, pemimpin masyarakat orang Yahudi, dan guru Taurat sedang berkumpul. Petrus mengikut dari jauh lalu masuk ke halaman rumah imam agung itu. Dia duduk berdiam dengan pengawal-pengawal. Para ketua imam dan seluruh majlis agama berusaha mencari bukti-bukti untuk menyalahkan Yesus, supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun. Banyak saksi memberikan kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi kesaksian mereka saling bertentangan. Kemudian beberapa orang berdiri dan memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Mereka berkata, "Kami mendengar orang ini berkata, 'Aku akan merobohkan rumah Tuhan yang dibina oleh manusia. Lalu selepas 3 hari, aku akan membina yang lain yang bukan buatan manusia.'" Tetapi kesaksian mereka pun saling bertentangan. Setelah itu, imam agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah kamu mahu menjawab tuduhan yang ditujukan kepadamu?" Yesus diam sahaja dan tidak mahu berkata sepatah pun. Sekali lagi imam agung bertanya kepadanya, "Kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang Maha Suci?" Yesus menjawab, "Ya. Kamu semua akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, serta datang dikelilingi awan dari langit." Imam agung mengoyakkan pakaian dan berkata, "Kita tidak memerlukan saksi lagi. Kamu sudah mendengar dia mengkufiri Allah. Apakah keputusan kamu?" Mereka semua mengambil keputusan bahawa Yesus memang bersalah dan mesti dihukum mati. Beberapa orang mula meludahi Yesus. Mereka menutupi matanya dan memukul dia. "Tegalah," kata mereka, "siapa yang memukul kamu?" Pengawal-pengawal di situ pun menampar dia. Petrus masih di halaman apabila salah seorang hamba perempuan imam agung datang. Apabila dia nampak Petrus berdiam, dia mengamati Petrus dan berkata, "Kamu juga bersama-sama Yesus orang Nazaret itu." Tetapi Petrus menafikannya. Dia berkata, "Aku tidak tahu dan tidak faham akan apa yang kamu katakan." Lalu dia pergi ke pintu masuk halaman itu. Pada ketika itu, ayam berkokok. Hamba perempuan tadi nampak Petrus di situ. Dia berkata pula kepada semua orang di situ, "Orang ini seorang daripada mereka." Tetapi Petrus menafikannya lagi. Tidak lama kemudian semua orang di situ menuduh Petrus lagi, "Kamu tidak dapat menafikannya bahawa kamu salah seorang daripada mereka, kerana kamu pun dari Galilea." Petrus bersumpah, "Biarlah Allah menghukum aku jika aku berdusta. Aku tidak mengenal orang yang kamu sebutkan itu." Ketika itu juga ayam berkokok untuk kali kedua. Maka Petrus teringat bahawa Yesus sudah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu dia menangis tersedu-sedu.